Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kita berjumpa lagi, still in transaction management. Alright. So, this is part 4 of transaction management. So, like I mentioned earlier in part 3, so continue with the transaction management from another books, right? Call it as a Manino, okay? This book called as Manino, right? And we start with this subtopic, okay, for the transaction management. So these books, okay, you can find it in PowerPoint slides, not slides, PowerPoint chapter 11, chapter 15, okay, chapter 15 from Manino. Okay, so I will go to this one, and after I explain a little bit about this chapter from Manino and from this book, I will straight jump into this subtopic. Okay, this subtopics is slide number 34. Okay, but I will continue. I will continue with this slide number 1, but it's go very fast because it's already done in previous chapter, previous parts, part 1, part 2, and also part 3 from Carlos Cornell. Okay, Carlos Cornell. So this from this chapter. Okay, so let's continue. Okay, for this one. Okay, chapter 15, transaction management from Manino, right? If you can see here. Alright, so this is chapter 15. Chapter 15, transaction management from Manino. Okay, so I will explain a little bit about from slide number 1 until from slide number 1 until slide number 34. Okay, slide number 1 to 34, consider done in part 1 until part 3, from Carlos Cornell, from the books Carlos Cornell. Okay, so I will straight jump into this chapter 34 later on. Okay, so maybe 5 minutes, I will go through very fast slide number 1 until 34. Okay, so start the slideshow from the beginnings. Okay, so this is the transaction management. It's very fast. Okay, so this is three basic outline like I mentioned earlier: transaction, concurrency, and also recovery. Recovery means the locking method, and this is the concurrency, the transaction basics. Okay, next. Okay, like I mentioned earlier also, I just as a definition, transaction unit over collection, so database that should be processed reliably. So from the previous parts, I already mentioned that transaction is committed, either it's committed or it's aborted. Okay, support the daily operation of an organization. Okay, this is what we call as a daily operation, and also recovery and concurrency control. So still going to be the same. Concurrency control. Okay, next. Going very fast. Okay, this is the airline transaction. Like I mentioned earlier, this is just the examples from this book. Okay, but I already covered in part 3 and part 2 previously. Okay, so move to the next one. Okay, maybe like I mentioned earlier, the ATM transaction, and make sure when it starts, it should commit. Should commit. Otherwise, it will roll back. Okay, so maksud dia mesti start dan mesti tamat. Kalau tak tamat, dia akan roll back. Contoh tadi, sama ada dia tamat ataupun dia aborted. So kalau aborted, maksud dia kena roll back. Contoh, macam saya sebut tadi, kalau kata berlaku something wrong, tiba-tiba blackout, apa nak buat? So bank kena roll back lah cerita dia tu. Kita setekan ni dekat mana, buat apa dan sebagainya. Okay, so pendekkan cerita. Okay, this is the transition tadi ni. Okay, so still benda yang sama, saya ulang balik, sama ada dia commit ataupun dia aborted. Okay, this is what we call as a transaction. So very clear. Okay, dah ada dua buku yang kita tengok kat sini, it's very clear. And dia punya state of transition tu commit ataupun aborted. Okay, next. Okay, so from these books, like I mentioned earlier,
If let's say you see here, it's the transaction properties only ACID. Okay, but for the previous one, got S, serializability. So that's the difference. Okay, this is consider all books, the all transaction properties, they don't have a serializability, but then the latest one, we have the serializability. Okay, so makna cerita semua dah cerita dah sebelum ni, cuma beza dia satu acid, satu acids, ada serializability. Okay, next. Okay, concurrency transparency and recovery transparency, saya tak nak cerita lah benda ni. Okay, so kita macam nak mention ni, kita ada problem. Concurrency control tadi ada problem yang saya sebut tadi ni. Yang kita tengok itu ada 3 problem dia. Okay, yang pertama loss update. Okay, yang pertama loss update, kalau ingat lagi. So ni cerita dia lah. Maksud dia sebelah ni buat, sebelah ni buat. So akhirnya okey, yang ini nanti awak kena tengok balik detail-detail. Okey, macam mana perkara ni berlaku. So maksud dia at the end of the day nanti balance dia tak sama, sebab apa yang di-update dekat sini dengan apa yang di-update dekat sini tak sama. So maksud ini yang kita panggil sebagai loss update problem ni. The update dekat transaction 1, transaction 2 tak sama nanti. So you all boleh tengok balik nanti nota ni. Okay. Yang kedua dia panggil uncommitted dependency problem. Tadi pun dalam buku sebelum ni pun dia panggil ada satu, dia panggil uncommitted. So maksud dia tak sempat nak commit, tak sempat nak habis. Cerita dia tak sempat nak habis. Apa akan berlaku dekat transaction tersebut? Okay, yang ni pun dia panggil sebagai uncommitted. Dan satu lagi, the keyword is inconsistent. Okay, data yang kita simpan tadi tak konsisten. So ada 3 problems. Data yang kita simpan tidak commit. Ada 3 problem dekat sini. Okay. Okay, kita move to the next one. Kita laju sikit dalam 5 minit je saya nak cover benda ni. Okay, incorrect summary problem tadi. So maksud dia pun ada masalah-masalah yang bila tak konsisten, maksud dia summary dia ataupun dia punya problem tadi tu, apa yang dikira tak sama, tak konsisten. Maksud dia tak konsisten lah. Transaction 1, transaction 2, dia punya apa tu, how dia stored in the database is not consistent. Okay, so this is another problem. Okay, saya rasa nanti untuk you all ni sebagai exercise, you all tengok balik lah nanti macam mana dikira. So later mungkin nanti ada banyak exercise based on this analysis problem ni. So mungkin nanti kita boleh cerita semula lah masa kita buat compilation nanti. Okay, kita ada banyak masa, insyaAllah. It should be okay. Okay, the next one, phantom read problems. Okay, ni maksud dia tak boleh nak baca. Ada masalah lain pula. Okay, non-repeatable read problem. Ni pun saya tak nak cerita lah, sebab apa, yang ini kebanyakannya masalah-masalah yang biasa lah ni. Okay, concurrency control ada 2 mekanisme dia. Satu, locking. Yang kedua, time stamping. Okay, kalau you all dah tengok part number 3, saya sebut kita stop dekat time stamping ni. Kita tak cover time stamping ni, kita cerita locking je. Sebab dalam scheme of work tak cerita. Tapi sebenarnya time stamping ni penting ni. Time stamping ni seolah-olah macam kita ada, kalau macam kita lomba marathon ke dan sebagainya, kita ada checkpoint. Biasanya time stamping ni dipanggil checkpoint. Okay, so kita kena patah balik ke checkpoint yang tertentu sekiranya ada berlaku masalah. Okay, so for this one saya continue je dulu. Okay, dah pernah jumpa. Okay, locking tadi pun dah ada macam-macam, ada yang shared, ada yang eksklusif, pun dah cerita before this. Okay, granularity tadi, yang kalau masih lagi ingat dalam part 3 kita ada dia menaik dan juga dia menurun, shrinking phase. Dan satu lagi dia phase yang menaik, kemudian dia akan buat transaction. Okay, so yang itu dia panggil sebagai locking granularity. Okay. Okay, dan seterusnya bila berlaku macam tu, ada juga perkataan yang kita panggil sebagai deadlock, pun saya dah cerita dalam part 3. So saya tak perlu cerita kat sini lagi lah, nanti kita buang masa. Okay, two-phase locking saya dah cerita how to solve this problem. We are using two-phase locking protocol. Okay, so sama juga growing phase, dan dia ada shrinking phase. Okay. And then kita ada 2PL, how to preventing loss update problem using 2PL from the Connolly. Okay, so nanti yang ini pun nanti maybe later saya boleh cerita kemudian lah. So untuk kali ini saya skip dulu because saya nak cover yang lain. Tapi kalau yang paling penting dalam 2PL adalah perkataan wait kat sini ni. So macam saya mention sebelum ni lah, kalau salah satu transaction dah dapat buat, yang satu lagi mesti kena tunggu. Dia dah habis buat, baru dia boleh proceed. So, itu kaedah dia. Dah cerita dah sebelum ni. Okay. Macam mana kita nak buat benda ni. Okay, so next. Kita lajukan sikit. Optimistic approach.
Okey, ni approach yang dia boleh cover dan kita akan sampai pada slide number 34. Okey. Seperti yang ada di dalam. Okey, saya ulang semula lah kalau kita ada dekat sini tadi ni. Okey, kita ada dalam scheme of works. Kalau perasan, kita akan start dengan okey, saya nak try to make it short. Okey, kita dah storage device basic kat sini. Okay, so this is slide number 34. Okay, so go back to the slides. Okay, slide number 34. Okay, slideshow from current slides. Okay, so it's very basic. Okay, I will go very fast. This one, storage device basic ni. Okay, so maksud dia storage ni adalah tempat kita nak simpan kita punya database. So all the transaction nanti akan lalu the storage device lah. Okay, so cuma dalam isu ni dia tak ada technical sangat macam tadi. Yang like before this. So yang ini just cerita je. So dia ada volatile dan juga non-volatile. So losses state after a shutdown and retain state after a shutdown. Okay, so kita kena tengok lah isu-isu shutdown ni. So that's why kadang-kadang kalau kita dah buat satu-satu transaction, bila kita dah shutdown transaction tersebut masih lagi ada ataupun tidak transaksi tersebut. So kalau tak ada, payah juga. Contoh macam kita shutdown kita punya notebook. Adakah proses-proses yang kita dah buat tadi, save, edit, simpan dalam Microsoft Word tu ada tak file dia? So for sure ada lah. Kalau ada maksud dia volatile lah. Losses state after shutdown ataupun non-volatile. So retain state after shutdown. Okay, itu contoh dia. Tapi kalau macam server biasanya dia tak akan ada shutdown lah. Shutdown tu untuk buat maintenance biasanya. Okay, so move to the next one. Okay, failure types. Ni macam kita sebut lah. Ni sebenarnya dia ulang balik je. Failure types ni maksud dia sebab transaction tadi ada dua kaedah, ada dua perkataan, dua dia punya definisi dia. Satu committed, satu aborted. So kalau aborted maksud dia berlaku failure lah. Berlaku failure. So yang pertama, failure mungkin boleh berlaku local kat tadi ni. Okay, maksud dia program detected an abnormal termination. Okay, tiba-tiba hang. Ni contoh saya bagi simple lah, island. Kadang-kadang tengah jawab quiz. Tengah-tengah jawab quiz, tiba-tiba hang. Adakah jawab soalan yang kamu jawab tersebut selagi you tak submit akan dikira ataupun tidak? Kebiasaannya dia tidak akan kira. Sebab apa? Kita tengah buat soalan mungkin dalam masa 30 minit, buat sehinggalah sampai pada soalan terakhir tapi tak boleh nak tekan button submit dan tiba-tiba komputer kita hang. Bila hang, terpaksa shutdown. Bila shutdown agak-agak yang kita dah jawab selama lebih kurang hampir nak 30 minit tu akan masuk tidak dalam island sebagai jawapan. Biasanya tak masuk. Okay, sebab apa? Ada berlaku termination kat sini, abnormal termination. Okay, itu contohlah. Contoh. Secap sama juga macam ATM yang saya sebut tadi, ATM ke ataupun kita buat any online transaction. Tengah-tengah buat, tiba-tiba kita punya handphone hang. Apa berlaku? Adakah transaksi tersebut berlaku? So kita boleh tahulah cerita-cerita macam tu. So dia ada cara macam mana nak handle problem. Ataupun operating system. Operating system kita maybe effect. Macam kita punya Windows kita pun kadang-kadang problem, crash. Tengah-tengah buat habis. Ataupun server kita pun tiba-tiba tengah-tengah buat habis crash. Ataupun yang seterusnya adalah device ataupun media. Ni biasanya malah macam contoh hard disk. Ni biasa banyak ni berlaku ni. Tengah-tengah buat tiba-tiba hard disk tak function. So maksud dia itu adalah device ataupun media. Okay, saya make it very fast. Okay, untuk yang ini. Alright, so kita kena ada recovery point lah. Maksud dia kalau apa-apa yang berlaku dekat failure tadi ni, tak kisahlah local, operating system ataupun device, so kita kena ada recovery tools. Maksud dia macam mana nak recover. Tengah buat kat ATM machine tiba-tiba blackout. Itu apa tu? Abnormal ke? Biasanya abnormal lah tu, abnormal termination. Operating system okey, device okey, machine okey, semua okey. Tapi tiba-tiba ada blackout. So dipanggil abnormal termination. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena recover balik. So how to recover? Okay, yang pertama kita akan tengok redundancy and also control timing of database. So kita kena tengok timing dia tu. So macam mana kita nak tengok timing? Ada 3 benda ni. Okay, yang pertama transaction log. Kita kena tengok buku log dia balik. Log ni maksud dia apa ni? Okay, simple je. Kalau log ni keyword dia adalah history. So apa yang dah berlaku sebelum ni. Jadi sebab tu kita kena ada log file. Supaya log ni tadi ni adalah menjadi sebagai kita punya history. Kita boleh tengok balik apa berlaku. Jadi kalau berlaku something wrong dekat bank, bank akan tengok balik lah pukul 3 tadi apa you buat. 3-5 minit apa you buat. 3-4 minit apa kita buat. 3-1 minit apa kita buat.
dan blackout pada pukul berapa. Jadi dia akan nampaklah log file tersebut. Okey. Dan mesti dia ada checkpoint. Maksud dia kena patah balik 5 minit sebelum ke, 1 minit sebelum ke, 10 minit selepas ke dan sebagainya. This is what we call as a checkpoint. Dan of course dia kena ada backup. Dia kena ada database backup ni. So ATM kan ada banyak kan, bersepah-sepah satu Malaysia ni. Satu dunia pun ada ATM. So of course sistem-sistem ni kena ada backup. Satu ATM down, macam mana yang lain berfungsi. Okey. Dan ada juga yang dipanggil sebagai force writing, form of control timing. Force writing, dia paksa kita tulis. Nak tak nak kita kena tulis. Okey, force writing ni saya bagi contoh lah. Kalau kita ada Google Drive, kita ada Google Docs ke dan sebagainya, pernah perasan tak ada button save? Okey, Google Sheet ke dan sebagainya, pernah perasan tak ada button save? So maksud dia, apa yang kita buat tu, yang kita dah type, kita dah buat, sebenarnya automatically dia akan save. Tanpa perlu kita tekan button save macam kita guna Microsoft Windows. Ataupun any Excel ke, document ke, PowerPoint kan, kalau kita guna bukan Google Drive ataupun Google Docs, kita kena tekan button save. Yang ni tak payah. Maksud dia, bila tak payah, maksud dia akan buat something like what we call as a force writing. Dia paksa kita untuk save ataupun kita tulis. Itu contoh sebenarnya, nak menunjukkan bahawa kadang-kadang dia terpaksa force kita tak payah nak save pun tak apa. Okay, next. Okay, transaction log tadi saya dah sebut. Yang ni pun kita boleh pergi very fast. Transaction log maksud dia history. So dia kena tengok apa yang berlaku dekat database tersebut. Dan biasanya dia akan ada dua operation yang sangat penting kat sini. Dia panggil undo ataupun redo. Semaknanya dia perlu patah balik ataupun dia kena buat semula. Undo, revert to the previous state. Redo, re-establish a new state. Kita kena buat balik. Okay. This is the fundamental tools of recovery management. Okay. Okay, next. Dia ada cerita lain nanti sebenarnya. Yang itu lebih penting daripada yang ni. Okay, this is example. Maksud dia kita kena buatlah logbook kita. Dan bila kita dah ada logbook, maksud dia ini adalah sebagai kita punya evidence. So, commit ke, update ke dan sebagainya. Ini action-action yang berlaku. Pukul berapa. Macam saya sebut tadi. Okay, terpulang. Sebagai kita punya evidence. Next. Checkpoint. Okay. Reduce work but adds overhead. Checkpoint. So maksud dia kita kena ada satu checkpoint ni. Ni contoh. Ni checkpoint. Kalau kata kita sekarang ni berada di sini, ni checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. So kalau kata tiba-tiba ada failure kat sini. Okay, apa kita perlu buat? Nak patah balik ke sini ke? Ataupun nak patah balik ke sini. Terpulanglah. Jadi log manager kena pandailah. Main dengan benda ni. So handle benda ni, manage benda ni. Okay. So, dia ada checkpoint interval. Okay, ni time ataupun size ni. Terpulang. Depends. So, 5 minit, 10 minit. Ni macam saya sebut lah sebelum ni, before this. Okay. Dan dia ada types of checkpoint iaitu cache, consistent, fuzzy dan juga incremental. Okay, cache ni maksud dia based on apa yang berlaku lah. Contoh that's why kalau kita buat transaction dalam kita punya notebook ataupun komputer ataupun internet. Kalau sekarang ni Internet Explorer, biasanya dia akan minta kita setujulah cache ataupun kadang-kadang dipanggil cookies kat sini. Pernah dengar kan cookies? Okay, cache file ataupun cookies. Maksud dia disimpan kita punya apa yang kita dah buat lah sebelum ni. Kita browse apa, kita masuk dekat mana, kita buat itu, kita buat ini. Dia akan sampai cache. Kemudian dia akan buat dalam bentuk fuzzy ni. Okay, ni fuzzy. Nanti you Google apa masuk fuzzy ni. Dan juga incremental lah dalam bentuk mungkin 1, lepas 2, lepas tu 4, 6 dan sebagainya lah. Incremental. Masa dia. Mungkin mula-mula 1 minit, lepas tu 2 minit, lepas tu 4 minit, 6 minit dan sebagainya. Okay, this is what we call as a checkpoint. Types of checkpoint. Okay, move to the next one. Okay, force writing. The ability of DBMS to control the timing of writes operation. The timing of writes operation. Okay, another example. Kalau kita tengok kat sini, kalau sebab dia tengok pada timing kan. Okay, kalau kita gunakan Microsoft Word dan sebagainya, kata kalau kita terlupa nak save. Perasan tak tiba-tiba dia auto save. So kalau you all double check balik, sebenarnya dalam masa 10 minit pertama tu kalau kita lupa nak save, Microsoft Words akan auto save untuk kita. Dan katakanlah berlaku failure pada minit yang ke-11. So minit yang pertama hingga 10 tadi kita boleh recover balik. Sebab tu kadang-kadang kita ada nampak perkataan recovery. Okay, recovery file dekat dalam Microsoft Word. Okay, ini yang dipanggil sebagai force writing lah. Kadang-kadang kita tak sempat nak save pun. Jadi database kita ni dia akan paksa untuk tulis. Ini dipanggil force writing. Control the timing
of the writes operation when data are transferred to non-volatile storage. Maksud dia, bila kita nak save tadi ni dalam hard disk dan sebagainya, dia dia force kita untuk write. Dan of course dia akan ada checkpoint dan dia akan ada end of transaction. Force to, maknanya dia akan tulis history lah kat sini, ada log. Force writes any logs records of a transaction remaining in the memory. Okay, next one. Okay, dan dia number 4 kita buat backup. Backup maknanya kita simpanlah kita punya backup dekat mana-mana lah, magnetic tape ke, hard disk, external hard disk macam kita sekarang ni lah. Dan kalau macam you all as a student, sekarang ni simple je. Kalau nak buat backup kan kita ada Google Drive. Dah buat kerja tu, selain pada simpan dekat hard disk kita, dekat PC, laptop kita save lah dekat Google Drive. So simple. Kita jadikan dia sebagai satu backup. Maksud kita copy. Okay, next. Okay, recovery from a media failure. Okay. Kita dah masuk chapter ni. Ini yang quite important lah. Yang biasa kalau dalam soalan, ada soalan-soalan macam ni yang akan ditanya. So nanti dalam compilation, saya akan ulang semula lah bila kita tengok compilation question nanti. But then, for this semester, untuk semester ni mungkin dia dah berubah sedikit lah cara-cara kita nak tanya ni. Okay. So, recovery from a media failure, simple but time consuming. So, contohlah macam kita nak hard disk dah kong ke, hard disk kita dah corrupt ke dan sebagainya, senang je sebenarnya kan, tapi time consuming lah nak tukar hard disk, nak buat itulah ini, ada macam-macam benda kita boleh buat. And then kita boleh restore, and also kita boleh buat redo, dan juga kita boleh restart aktif tadi tu. Okay, next. Okay, recovery from local and system failure. Okay, yang ini yang yang saya nak cerita secara detail sedikit, start from this one. So kita akan ambil masa sedikit lah untuk part ni. So kita habiskanlah part 4 ni untuk transaction management. Saya tak nak sambung kepada part 5. Jadi listen carefully for this one. Kita panggil recovery for local and also system failure. For local and also system failure. Okay. So for this one, kalau kita tengok dekat sini, ada dua kaedah di mana recovery tersebut boleh dilakukan. So dalam kes ni, keyword dia adalah recovery. Recovery maksudnya kalau dah berlaku something wrong, macam mana kita nak recover balik data yang hilang tadi. Sebab tadi kita dah faham tadi, transaksi, commit, aborted. Ini cerita kalau aborted ni. Kalau kata ada berlaku something wrong, tiba-tiba blackout, macam mana kita nak recover balik data kita ni. So that's why kita kena handle. Yang sebelum ni kita dah cerita dah dia punya basic tu. Okay? Ada dua kaedah di sini. Yang pertama dia panggil immediate update. Yang kedua dia panggil deferred. Okay, dengar, listen carefully. Yang mana-mana warna merah ni semua ni adalah penting. So nanti saya akan ulang semula lah sekiranya perlu. Okay, so kalau immediate dia kata apa? Before the commit. Maksud dia, update ni akan berlaku sebelum kita commit. Kalau nak senang faham, sebelum kita tekan button save, sebenarnya dia dah update kita. So itulah auto save yang berlaku dalam Microsoft Word. Okay, boleh imagine boleh imagine maksud dia, contoh dia lebih kurang macam tu lah. So dalam Microsoft Word, kita tak tekan button save lagi, maksud dia kita tak commit, tetapi data tersebut telah disimpan. So data tersebut akan diupdate sebelum commit. Maksud dia sebelum kita nak tekan button save tadi ni, kita tekan button save, maksud dia kita commit lah, kita dah selesai. Contoh, so benda-benda ni berlaku biasanya akan ada auto save lah dia panggil. Ataupun yang kedua, deferred update after the commit. Benda ni sekali berlaku selepas kita dah tekan button save, selepas kita dah commit. Okay. The next one dia kata apa? The amounts of work and the use of log operation undo redo depends on the timing of the database update. Okay, so ada dua lagi perkataan kat sini yang penting, undo dan juga redo. Okay, kita move to the next one. Kita tengok apa berlaku kat sini. Okay, dalam proses ni ada dua. Okay, saya ulang dengan pantas. Okay, satu immediate. Okay, satu lagi deferred. Okay, so kalau kita tengok dekat sini yang ini adalah deferred. Okey, sini ada deferred. Dua perkataan ni, yang warna merah ni. Okey, so kita ada immediate, deferred. Sini ada ni, kita ada immediate, deferred. Okey, ni dua perkataan yang penting ni. Okey, kita tengok immediate dulu. Okey, apa berlaku dekat immediate? Maksud dia, database updates are returned to disk when they occur. Occur after write of the corresponding logs record, write ahead of log protocol. Maksud dia, sebelum kita dah save, dia dah tulis, dia dah simpan. Okay, recovery manager maintain a table of log sequence number. Okay, of course ada sequence number. Okay, yang paling penting point yang kat sini ni adalah yang ini. Need to redo
Okay, the updates of committed transaction following a failure. Okay, nanti saya akan ulang balik. Kita tengok contoh di slide akan datang ni. Kita patah balik kat sini. Okay, may need to undo effects of transaction that had not committed at a time of failure. Okay, so ada dua perkataan sini. Satu redo, satu undo. Okay, kejap lagi kita tengok balik apa maksud dekat sini ni. Okay, undo operation are performed in reverse order in which they were returned to the logs. Okay, kita tengok pula yang ini. So satu immediate, yang kedua adalah deferred. Okay, so for the deferred, kata apa, database updates are returned to disk only after a transaction commit. Maksud dia dah commit baru dia tulis. Dah commit, dah tekan button save baru dia tulis dekat kita punya hard disk. Okey, itu beza dia. Satu yang sebelum tadi tu kalau immediate, tak save pun, tak commit pun dia dah tulis. Yang ini kena commit dulu baru dia tulis. Okey, itu dia punya kaedah dia. If transaction fails before commit, it will not have modified database. Okey, kalau berlaku something wrong lah dekat kita punya transaction tadi, sebelum kita commit, sebelum kita tekan button save, contohlah ni contoh je saya cerita button save ni. Dia tidak akan ubah apa-apa database. Contoh macam kita dah type satu paragraf, type, tiba-tiba blackout dan kita tak sempat nak tekan button save. Yang satu paragraf tadi tu akan disimpan ke tidak? So kalau berlaku deferred ni maksud dia tak akan simpan lah sebab kita tak tekan button save lagi. So yang satu paragraf tadi akan hilang. Dia tidak akan simpan dalam kita punya Microsoft Word. Kalau dalam kes macam ni dia tak akan simpan dalam kita punya database lah. Okay? So tak ada undoing kat sini. Tetapi maybe dia boleh redo updates of the committed transaction as their effects has not reached database. Okay. So kadang-kadang kita boleh redo kat sini. Di perkataan dia ada redo kat sini. Kalau yang atas tadi dia ada undo, dia ada redo. Okay, next. Okay, kita tengok contoh. Okay. Ni recovery timeline. Okay, yang pertama dia ada 1, 2, 3, 4 checkpoint. Time. Okay. Time yang pertama, ni checkpoint Kalau tanda macam ni, ini maksud dia dah commit. Tanda ni. Okay. Dia dah commit. Okay, yang pertama, dia buat satu transaksi, dia dah commit. Sebelum checkpoint dan sebelum failure, dia dah commit. Yang kedua, dia jalan, transaction berlaku, dah lepas checkpoint. Kemudian, dia habis dah ni, commit. Okay, settle. Baru failure berlaku. Yang ketiga, dia start kat sini, tapi dia tamat kat sini. Failure berlaku dekat sini. Okay, apa berlaku nanti? T4, dia jalan, dia tak sempat nak commit. Tiba-tiba berlaku failure. Okay, so kat sini apa jadi? Sama juga dengan T5. Berlaku transaksi tapi tak sempat commit. Okay, itu dia punya senario dia. So, apa yang kita nak buat? Okay, yang pertama, kita tengok the next slide tadi ni. Untuk immediate update, kalau kita ingat lagi tadi. Okay, untuk immediate, dia kata apa? T1. T1 yang mana? Finish before CP, none. Ni, finish before CP. Nak kena buat apa ni? Nak kena start balik tak kerja dia? So, kalau kita tengok dekat sini tadi, untuk T1, dia dah habis tak? Dia dah commit tak? Dia dah commit. So, bila dia dah commit, maksud dia data ni dah save tak? Okey, jawapan dia yes lah. Walaupun berlaku failure, yang ini tak akan effect. Sebab data dah save. Okey, so itu yang maksud yang pertama. So, maksud dia finish before CP. So, kena buat restart work tak? Tak payah. Sebab data tadi dia dah save. Tak perlu untuk restart. Okey, T2. Started before CP, finish before failure. Started before CP, dia start sebelum checkpoint. Dia habis sebelum failure. Okey, apa nak buat? Kita, kalau katalah dia berlaku macam ni, so sebenarnya database dah simpan belum? Sebenarnya database sudah simpan. So, apa kita nak buat? Kita redo forward from checkpoint. Okey, kita kena patah balik ataupun kita kena buat forward from checkpoint. Maksud dia kalau kita nak tengok apa transaksi yang berlaku, kita kena tengok selepas ni lah. Yang ini je. Okey, sebab apa dia berlaku selepas checkpoint tu. Okey, dekat mana dia punya statement ni berlaku tadi ni? Redo forward checkpoint. Okey, kita tengok balik kepada immediate. Okey, kalau redo tadi apa maksud dia? Need to redo updates of committed. Okey, dah commit ke belum? Dah. Of committed transaction following a failure. Transaction dah commit,
dan selepas dia commit ada berlaku failure. Okay. So maksud dia yang ini sama dengan kes T2 tadi ni. Transaction ni dah commit ke belum? Yes. Lepas tu baru berlaku failure. So apa kita perlu buat? Dekat sini kita kena redo. Okey. Sini redo. Okey, faham Alright. Yang seterusnya, yang ketiga. Pun sama. Okey, T3 tadi ni started after CP, redo forward from checkpoint. Dan finish started after CP, finish before failure. So apa kita perlu buat? Sama jugalah kes tadi ni. Dia start ni tapi dia dah commit sebelum failure. So dah save ke belum? Yes. Kalau dia dah save, maksud dia kita nak buat apa kat sini? Kat sini kita redo sahaja. Kenapa kita redo? Ini statement dia tadi. Need to redo updates of committed transaction following failure. Dah commit belum? Yes. Kalau dah commit, apa nak buat? Redo. Okay, next. Okay, yang keempat, number 4. Started before. Okay, listen carefully. Oh, sorry. Number 4 Started before CP, not yet finished. So apa kita perlu buat? Undo backward from the most recent log record. Okay, so dah tamat belum? Belum. Dah commit belum? Belum. Failure berlaku? Yes. So bila failure berlaku, kita kena patah balik daripada yang awal tadi ni. Okay. Tapi kalau yang ini redo tadi, dia kena redo pada checkpoint terdekat. Yang ini kita patah balik daripada start tadi ni. Itu problem dia. Jauh kita kena patah balik. Okay, kat mana statement ni? Okay, kalau kita tengok statement ni, dekat sini ni. May need to undo effects of transaction that had not committed. Yang mana yang belum commit at a time of failure, dia kena undo. Okay. So, yang ini dah commit ke belum? Belum. So, apa dia kena buat? Undo. Okay. So, kalau tengok pada T5 pun sama. Dah berlaku. Dah commit ke belum? Belum. So, apa dia perlu buat? Untuk immediate, dia kena undo. Okay. So, untuk immediate, sama juga tadi. Start after CP, not yet finish. Keyword dia adalah undo. So, keyword yang ini redo, keyword yang ini redo. Redo sebab dah check, dah commit. Undo sebab belum commit. Okay, itu saja. Dia punya cerita dia. Okay. Dan yang terakhir. Yang ini kita tengok untuk immediate. Apa berlaku kalau untuk deferred pula? Okay, deferred. Okay. Last chapter untuk deferred. Okay, untuk deferred ni dia sebut finish before CP. Dia habis sebelum checkpoint. Okay, yang ini habis sebelum checkpoint. Apa nak perlu buat? Yang ini habis sebelum checkpoint. Okay. Habis sebelum checkpoint. Ni habis sebelum checkpoint. Apa perlu buat? Tak payah buat apa-apa kat sini. Sorry. Right, dia dah terlari. Okey, apa kita perlu buat? None. Sebab apa? Tak payah buat apa-apa lah. Dia dah save dah pun. Okey, yang kedua, T2. Started before CP, finish before failure. Okey, dia dah tamat ke belum? Yes. So, apa kita perlu buat? Kalau dia dah tamat, kita hanya perlu redo sahaja. Apa-apa sahaja transaksi yang dah tamat, dah commit, biasanya kita kena redo forward from the first log record. Okey, so untuk yang ini, kita hanya perlu redo sahaja. Hanya ni. Okey, sebab apa dia dah tahu, dah banyak sangat conteng dah kat sini. Dia dah tamat. So apa kita perlu buat untuk deferred? Kita kena redo. Kalau immediate tadi kita kena redo juga. Okey, so sama juga dengan ni, started after CP, finish before failure. Okey, kita kena redo juga forward from the logbook sebab dia dah habis. Dia dah finish sebelum dia fail. Maksud dia sebelum berlaku something wrong, dia dah finish. So apa perlu buat? Kita redo. So maknanya kita patah balik je lah. Tapi sebenarnya data tu dapat lah sebenarnya sebab dia dah habis kan. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, yang dua terakhir ni, started before CP, not yet finish. Maksud dia tak habis lagi. Tak commit lagi. So apa perlu buat? Tak payah buat apa-apa. Kalau dalam kes ni saya selalu sebut buat bodoh je. Sebab apa?
benda tak save lagi, kita nak buat apa-apa pun tak boleh. Macam contoh saya bagi tadi, kita dah tengah-tengah buat 2 paragraf tulis-tulis dekat Microsoft Word, tak sempat nak save, blackout. Dah nak buat apa? Kita buat recovery balik pun 2 paragraf tadi tak jumpa dah sebab kita tak save. Kita tak sempat nak save. So nak buat apa? Buat bodoh je lah. Sebab memang tak boleh recover pun. Memang kita tak boleh recover, nak recover balik dah 2 paragraf yang kita dah tulis tadi tu. Okey, tu maksud dia kat sini ada perbezaan. Kita boleh tengok. Sama juga dengan T5 tadi lah. Sebab dia belum habis lagi. So nak buat apa tadi ni? Nak recover ke tak? Tak payahlah buat bodoh je. Kenapa buat bodoh? Dia tak save pun lagi. So selamatlah yang 2 paragraf, 3 paragraf yang kita dah tulis tadi tu. Kita babaikan je lah paragraf tersebut dan kita tulislah balik kalau perlu. Kalau perlu kita salinlah balik paragraf tersebut. Okey. So hopefully maybe you all boleh imagine apa saya cerita ni. So untuk deferred dengan untuk immediate nanti kalau perlu saya cerita semula. Saya tunjukkan contoh dan nanti mungkin saya boleh ulang baliklah perkara ni. Okey, so yang lain ni tak ada apa dah just a summary. Okay, so it should be okay, tak ada masalah dah. Okay, so untuk part 4 ni transaction consider done. For the transaction nombor part 5, tak ada part 5 dah. Just kita finishkan until part 4. So kita akan jumpa dalam chapter yang akan datang. So for the transaction management is consider done, and insyaAllah kita akan jumpa dalam chapter akan datang dan kita akan mula dengan part 1 chapter akan datang. So kalau ada apa-apa soalan nanti kita boleh bincang semula lah dalam semasa kita buat online nanti. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam chapter yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.